Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Kitab kita pakai muka surat 19. Kata musannif rahimahullah taala, maka Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang wajib seperti firman-Nya, Qul huwallahu ahad. Artinya kata olehmu, iaitu Allah itu satu. Dalam firman-Nya, Innani anallahu la ilaha illahu. Astagfirullah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Bahawasanya aku inilah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Dan Allah berkata-kata pada sedia kala dan sentiasa tiap-tiap barang yang mustahil. Seperti firman-Nya, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Artinya berkata-katalah orang Yahudi, Nabi Uzair itu anak Allah. Dan Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang harus. Firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah Ta'ala menjadikan kamu dan barang yang kamu kerjakan. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia Dia, anugerah Dia semata-mata menjadikan kita khairul umat, iaitulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dapat pula Islam melalui mak ayah kita sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dibesarkan kita dalam satu suasana memudahkan kita ikut perintah Dia, meninggalkan larangan Dia. Alhamdulillah. Disedarkan kita kewajipan untuk ilmu. Alhamdulillah. Diberi pada kita kehendak untuk belajar, memahami ajaran Islam ni, khasnya mengenal Allah Ta'ala, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diberikan kita kelunakan hati, lembut hati sanubari, sanggup berada dalam majlis ilmu, sanggup datang daripada jauh, sanggup memberi kelapangan masa untuk benar-benar boleh faham dan belajar ajaran agama supaya benar-benar jadi orang agama. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita upaya boleh hadir malam ni untuk solat maghrib berjemaah. Dapat pula berada dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Paku Iman ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Perbicaraan kita masih dalam bab kalam. Dan bila kalam ni, ujung lah belajar dalam sifat ma'ani. Ulama yang tak menghitungkan sifat manawiyah ni, suku atas nama sifat wajib pada Allah Ta'ala, bahkan sifat manawiyah ni terkandung bila kita bicara sifat ma'ani dengan kita mengiktikadkan sabitnya ma'ani, tentulah lazim daripada itu sabitnya manawiyah pada Allah Ta'ala. Atas kaedah itu, bilangan sifat kita belajar ni sampai dekat kalam saja. Tak belajar kaunuhu dah.
bukan menafikan sabitnya keadaan ataupun sabitnya sifat maknawiyah pada Allah Ta'ala. Tapi atas kaedah, bila sabit ma'ni, tentu sabit maknawiyah. Yang tu pun ada pelajaran dia kalau ikut. Cuma nisbah kitab kita ni, pengarang kita, dia tak bahas bab tu. Bab apa? Bab hubungan antara ma'ni dengan maknawiyah. Dia tak bahas tu di atas kaedah Imam Abu Hasan Asy'ari yang dia meringkaskan atas belajar 13 saja. Khasnya ada atas kita belajar yang terdekat dengan kita bab ma'ani, dan kita duduk bicara bab kalam lagi ni. Sebab bila sebut kita bicara bab sifat, setiap sifat mesti sabit di zat. Dan kita belajar disiplin macam tu. Dan kita duduk bicara bab sifat zat ni pun pasal apa? Pasal kita nak bicara, nak ambil faham dengan apa yang kita bahas daripada sifat 20 atau umum, masyhur istilah yang dipakai sifat 20. Atau ringkas sampai 13 ni, 13 lah. Kita belajar ni kerana nak ambil faham makna la ilaha illallah. Pasal bila sebut je tiada ilah melainkan Allah, maksudnya Allah saja ilah. Selain pada Allah Ta'ala bukan ilah. Bahasa mudah kita, Allah je Tuhan, makhluk ataupun selain pada Allah Ta'ala ni takkan jadi Tuhan. Dengan bahasa lain, Allah saja memiliki sifat ketuhanan, makhluk takkan memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Dengan bahasa Arabnya, Allah saja memiliki uluhiyah, makhluk takkan memiliki uluhiyah sama sekali. Di atas kaedah itu, bila sebut aja ketuhanan ni, yang tu juga antara kita pernah bicara dulu, yang tu pun ada ke depan nanti, ujung kitab yang akan bahas mengenai simpulan iman tu, yang la ilaha illallah ni, dalam dia terkandung semua akidah yang kita belajar. Dalam bab ketuhanan, sama ada nafsiyahnya, salbiyahnya, ma'niyah, maknawiyahnya. Kerana bila kita sebut saja la ilaha illallah ni, yang kata ketuhanan ni milik Allah, makhluk tak memiliki ketuhanan, makna ketuhanan itulah yang perlu dipaham sungguh-sungguh. Yang bila sebut kata ketuhanan, la ilaha illallah, tiadalah yang bersifat ketuhanan ni melainkan Allah. Bila sebut Allah tu nama. Sebab setiap nama mesti ada, setiap isim, istilah Arab dia mesti ada musamma. Nama mesti menunjukkan sabitnya zat. Yang ni pun kita ada bicara sikit sebanyak dulu berkenaan dengan zat, sifat. Khasnya atas kita bicara ni sifat ma'ni. Nama pun sifat. Jadi bila sebut sifat, sifat mesti berdiri di zat. Khasnya atas kita bicara kalam, sifat kalam dengan terjemahnya berkata-kata tu dengan mana? Memiliki sifat kata. Siapa memiliki sifat kata? Zat Allah sabit pada dia sifat kalam. Itu maksud sifat yang kita bicara. Pasal bila sebut sifat, atau kita bicara kalam, sifat kalam mesti sabit dan berdiri di zat. Bila kita kata kalam ni sifat wajib pada Allah Ta'ala, maksudnya mesti kalam ni sabit di zat Allah Ta'ala. Dan bila sebut Allah tu nama tu, mestilah diri empunya nama tu. Tu istilah kita pakai dalam pembahasan ilmu zat. Dan setiap zat mesti memiliki sifat. Tak ada zat yang zat semata-mata tanpa sifat. Mustahil, tak mungkin, tak masuk akal. Begitu juga sifat pun takkan ada sifat semata-mata sifat. Kerana sifat mesti berdiri di zat. Itu kaedah kita belajar. Saya nak sebut tu balik dengan pembahasan kita zat sifat pernah kita belajar dulu. Kerana bila sabitnya sifat di zat, yang itulah sabit ma'ni. Saya nak sebut tu pasal kita dalam kitab ni, pengarang dia tak sebut pembahasan maknawiyah tu. Jadi bila sabit dia sifat ma'ani ni khasnya di zat Allah Ta'ala, tentulah lazim daripada tu sabit maknawiyah. Pasal maknawiyah tu nak menunjukkan sabitnya sifat di zat. Zat yang mempunyai sifat khasnya atas kita bicara ni ma'ani,
tentulah akan ada keadaan sifat berdiri di zat, dengan tu ada nama yang akan diberi kepada zat yang mempunyai sifat tersebut. Boleh faham tak macam tu? Bahasa. Untuk mungkin bahasa tu susah sikit tu nak telan tu. Khasnya atas kita buat contoh kudrat. Terjemah kita kuasa. Apa maksud kudrat ni, sifat kuasa khasnya atas nama ma'ani? Maksudnya sifat kudrat ni sabit sungguh di zat Allah Ta'ala, macam mana sabitnya zat dia, macam itulah sabitnya kudrat di zat dia. Atas pembahasan ilmu, zat sifat dia ghair. Walaupun dia ghair macam itu, sebenarnya zat dengan sifat khasnya atas nama ma'ani, dia bukan ghair, tapi dia ain. Yang ni pun pernah sekali lalu saya sebut, cuma boleh hadam, tak boleh hadam. Tak boleh hadam, dengar tak? Boleh hadam, tak boleh hadam. Sebab yang tu adalah antara disiplin kita belajar. Khasnya nak memahamkan atas istilah zat sifat ni. So memang kita bila bahas dalam kaedah ilmu ni, antara pembahasan tu khasnya atas bicara bab ketuhanan, itu juga nanti bicara dalam bab kerasulan, dia ada mesti atas bicaranya zat sifat mesti ada. Apatah lagi ke Allah Ta'ala, ke depan nanti jumpa dalam sifat harus dah sabit sifat di zat Allah Ta'ala, tentu akan ada af'al dia. Pasal dengan sifat kesempurnaan yang sabit ke Allah Ta'ala, tentulah selayaknya pada dia untuk dia nak membuat makhluk ni, dan makhluk bila Allah Ta'ala buat, menzahirkan kesempurnaan dia, dan makhluk ni mendalilkan dia, makhluk ni menzahirkan dia, makhluk ni, atas kata makhluk ni adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala ke makhluk. Tentulah apa yang ada pada makhluk tu khasnya kesempurnaan yang Allah Ta'ala buat pada makhluk. Tentulah dari segi kaedah pemikiran dia menunjukkan kesempurnaannya siapa yang membuat makhluk. Asal saya nak sebut tu tentang perbuatan. Cuma yang tu insya-Allah panjang umur kita jumpa dalam bab sifat harus nanti. Harus Allah Ta'ala nak membuat makhluk, ataupun istilahnya mungkin ataupun tak buat makhluk. Itu sifat harus pada dia. Atau khas saya nak sebut ialah sifat ma'ani ni bila memang sungguh pada Allah Ta'ala. Pasal Allah ni nama zat yang wajib wujud, yang dialah sedia wujud, kekal wujud, yang tak hajat pada sesuatu, yang semua makhluk berhajat pada dia, dan di atas tak berhajatnya pada sesuatu tu, dialah yang menjadikan makhluk, dan semua makhluk mesti berhajat pada dia. Itu sifat dia tu. Itulah dia, itulah Allah yang kita bicara ni. Atau istilahnya, sabit zat dia, sabit sifat, segala sifat kesempurnaan pada dia. Khasnya atas kita bicara ni sifat ma'ani. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Macam mana sabitnya zat, macam itulah sabitnya sifat ni di zat. Yang bila sabitnya zat Allah Ta'ala, dengan kita ni natijah daripada perbuatan dia kat kita, apa kesempurnaan yang kita dapat lihat depan mata kita, bahkan kita sendiri adalah dalil sebenarnya menunjukkan kamalatnya Allah Ta'ala pada sudut sifat dia yang sabit di zat. Dengan itu sabit af'al dia, perbuatan dia buat kita dalam keadaan sempurna kejadian. Itu kot bahasa dia. Yang tu yang kaedah ulama ajar kat kita, kaedah berdalil. Apa dalil Allah Ta'ala? Zat dia, sifat dia dan kesempurnaan dia. Sifat wujud dia, qidam, baqa', mukhalafah lil wadis, qiyamuhu binafsi wadan yang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, hatta kalam yang kita duk bicara ni, dalil yang ulama sebut atas kaedah berfikir, satu je dalil dia. Apa dia? Baru alam. Kan? Saja saya nak ke sana, nak kaitkan
Dan lebih kurang rumusan juga kot. Dengan apa yang kita dah belajar semua tu. Dalil dia apa? Baharu alam. Alam ni apa? Makhluk. Dan bila baharu alam, maksudnya alam ni asal tak ada. Makhluk ni asal tak ada. Allah Ta'ala bagi ada. Dan dengan apa kita boleh lihat pada makhluk ni, sentiasa duk berubah-ubah. Dan berubah-ubah ni nak menunjukkan makhluk adalah makhluk. Makhluk bukan Allah Ta'ala. Makhluk ni natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala ni zat yang sempurna. Sifat dia sempurna. Perbuatan dia sempurna. Dan dengan itu dia jadikan kita dengan sempurna. Dia jadikan kita dengan sempurna ni. Buat misal, contoh, dia bagi kita hidup. Dia bagi kita hidup ni tak ada semput sikit pun. Macam tu kot bahasa ya. Tak ada cacat pun dia buat bagi kita hidup ni. Yang bila dia bagi kita hidup, sempurna ni dia bagi kita hidup ni, kita rasa seolah-olah kita yang hidup. Kita tak merasakan dia bagi kita hidup. Tuan faham tak saya sebut apa? Boleh faham tak? Sempurnanya dia bagi kita hidup ni, sampai kita tak rasa dia bagi kita hidup. Bahkan kita rasa kita hidup. Tuan faham ayat tu? Sekali lagi saya tanya itu. Boleh faham? Tuan tak rasa tak tuan hidup? Tak rasa? Orang tak rasa tu memang nak mampu dah tu. Orang melawak sikit tu. Memang kita rasa tak kita hidup? Duk rasa tak rasa? Sebenarnya kita ni bukan hidup tau. Kita ni Allah bagi hidup. Tapi dia bagi kita hidup ni. Sampai kita tak rasa dia bagi kita hidup. Tak faham tak saya sebut apa? Kita ni kalau katalah macam ni. Kita ni isteri. Suami sara kita ni. Sampai kita tak rasa suami sara. Sampai kita dah rasa kita lah. Oh, tu maksudnya suami sara sungguh tu. Sampai kita tak sedar suami duk sara kita. Tak perasan apa pun dia bagi apa kita. Sampai kita mewah tenggelam dengan saraan dia. Tak faham saya sebut apa tak? Kalau kita ni suami ada suami. Contoh saya ke isteri tu nak menunjukkan sara. Suami ada suami. Tapi kan macam tak ada suami. Kena ngasuh anak ni letih penat lah betul. Makan pun tak cukup. Rumah sewa pun isteri kena support. Kena buat keluar duit sendiri. Habis semua gelang, rantai, cincin semua jual. Suami ada. Punyalah teruk. Suami ada. Tapi macam suami sara kita tak sempurna. Sampai kita terpaksa bersusah payah untuk menyempurnakan kehidupan dia. Itu kot bahasa dia. Jadi, isteri yang bila suami macam ni, dia kalau ada suami pun, dia tak rasa macam ada suami kan. Pasal dia rasa susah dia. Dia faham saya sebut apa tak? Betul tak? Setuju tak saya sebut itu? Setuju kan? Allah Ta'ala bagi jadi kita ni, khas yang nak sebut hidup. Dia bagi kita hidup ni, kita tak perlu fikir langsung macam mana kita nak menyawa, nak bagi jantung kita bergerak, nak bagi darah kita berjalan. Macam mana nak telan nasi, lepas tu tak tersangkut di kerong-kerong. Lepas tu boleh dihadamkan dan dicernakan dia dan dibedak-bedakkan ke tempat yang sepatutnya. Najis, tempat buangan, sisa buangan, tempat buangan yang dijadikan tenaga, dihasilkan kepada tenaga yang akan membentuk darah, yang sisa nanti bentuk air kencing, membentuk peluh, yang membentuk air besar, bentuk tahi. Lepas tu ada yang ditukarkan dalam bentuk, membentuk tisu dan sel-sel baru. Ada yang jadi tulang, macam-macam. Allah Ta'ala dia buat sempurnanya sampai kita tak perlu fikir langsung. Macam mana proses untuk kita hidup tu. Kita rasa seolah-olah kita hidup. Kita tak rasa Allah bagi hidup kita. Faham tak saya sebut? Faham tak? Itulah sempurnanya Allah Ta'ala bagi jadi kita. Dia bagi jadi kita mata ni. Contoh, satu lagi ke mata. Kita rasa kita ada mata. Kita rasa mata kita.
Dan kita macam ada kuasa mutlak kat mata kita. Kita boleh guna, kita boleh tengok apa yang kita nak tengok dengan mata kita. Kita tak pernah fikir pun mata kita ni nak boleh tengok, boleh nampak macam mana. Hebatnya dia bagi jadi mata kita. Itulah dia, sempurnanya dia. Yang tu yang kita nak mengaji ni, bila kita mengaji nak faham apa? Inilah hebatnya Allah Ta'ala bagi jadi kita. Dia bagi kita ni, kita nak mengaji tauhid macam ni. Yang hebat tu, yang menjadikan kita tu hebat. Kita bukan hebat. Kita ni adalah penzahiran untuk menunjukkan hebatnya dia. Sempurnanya kita hidup, melihat, mendengar, kederat, kehendak. Sempurnanya kita ni boleh melihat, mendengar, bercakap. Yang ni nikmat besar yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Sampai kita tak pernah fikir langsung macam mana nak adakan dia, nak uruskan dia, nak bagi dia boleh berfungsi dengan sempurna. Tak pernah fikir kan? Memang tak pernah fikir. Pernah fikir kat jantung. Dia bila ada masalah, baru fikir. Tapi Allah Ta'ala dia buat asli kat kita macam mana? Kalau dia bagi sakit tu, bukan apa. Dia nak bagi kita sedar balik. Apa dia? Mu ni naqis. Mu ni kurang. Yang menyempurnakan mu ni, Allah Ta'ala. Sedarlah mu tu makhluk. Mu nak balik ke Allah Ta'ala. Kewajipanmu kenal Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Allah sempurna. Aku ni makhluk. Aku hajat kamu. Ya Allah. Tu. Ulama kita ajar macam tu. Nak dapat tauhid tu. Bahkan kita ni takkan nak tunggu sakit baru nak sedar ke Allah Ta'ala. Duk sihat ni pun Allah yang hidupkan aku. Allah yang akan aku. Allah yang kehendak aku. Allah yang kederat aku. Allah yang melihat aku. Allah yang mendengar aku. Allah bagi boleh kebolehan bercakap pada aku. Boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Dan kita nak bercakap pun, kita tak perlu fikir nak bercakap. Nak bercakap tu, cakap selalu. Bukan dia jadi satu beban nak bercakap ni. Kena susun perkataan apa. Nak angkat lidah tu pun dah beban lah. Untuk nak buka mulut. Lepas tu nak tekak lagi, gigi lagi, lidah lagi. Napas lagi, nak masa menapas. Masa nak bercakap, tak ada fikir langsung. Bercakap tu ada kehendak nak bercakap, cakap terus. Saya duk bercakap ni, saya cerita hal saya ni. Bukan gaduh fikir berat beban apa nak bercakap. Nak bercakap, cakap. Sistem Allah Ta'ala bagi kat kita ni dengan akal, fikiran, otak, tangan, mata tu. Dia bagi kita macam mana kita nak bercakap tu. Macam tu jadi bercakap tu. Tak perlu langsung nak fikir bibir, gigi, lidah, peti suara, pernafasan, perkataan apa nak susun. Tak payah. Nak bercakap tu, cakap kecek tu. Sempurnanya dia bagi kita sampai kita rasa kita lah yang bercakap. Saya nak sebut fokus tu. Siapa yang sebenarnya yang sempurna tu? Allah. Dia buat kita ni sampai kita tak perasan dia yang buat kita. Kita duk rasa kita, kalau di sebelah saya sebut bercakap tu, kita rasa kita lah yang bercakap. Tu. Sikit lagi. Tu sebut kat kita. Kita sebut hak lain pula. Buat contoh. Allah buat matahari dia. Kita nak tengok matahari tu. Sempurnanya Allah Ta'ala buat matahari tu. Kita tengok matahari tu seolah-olah matahari tu matahari. Matahari tu sendiri keluar cahaya. Matahari tu sendiri ada haba. Matahari ni dia jadi sumber kehidupan dalam seluruh dunia ni. Kita rasa dengan tengok matahari tu, kita duk rasa matahari tu macam tu. Sedangkan matahari bukan macam tu. Matahari tu makhluk. Makhluk Allah. Allah yang sempurnakan kat kita macam tu. Tapi dia buat matahari tu seolah-olah matahari tu ialah matahari. Tak faham saya sebut apa ni? Boleh faham kan? Boleh faham saya sebut apa ni? Seolah-olah matahari tu dia matahari sendiri. Macam seolah-olah matahari ni dia berdiri sendiri. Dia tu ada power dia sendiri dengan zat dia. Sedangkan matahari yang saya tak ada. Allah yang bagi ada matahari tu. Dan Allah yang dia buat matahari dengan nampak seolah-olah matahari tu, zat matahari tu macam tu,
sebenarnya nak memahamkan dan isyarat, nak mengajar kita apa dia? Sebenarnya yang sempurna ni zat Allah, sifat Allah, af'al Allah. Ni makhluk Allah, ni natijah perbuatan Allah. Yang sempurna tu Allah, bukan makhluk tu. Dan ni pun, ni istilahnya further information lah. Kalau kita belajar dalam bab tauhid, memang antara step kita seterusnya bila kita dah faham sifat wajib pada Allah Ta'ala, zat, sifat apa. Kita nak faham ke Allah Ta'ala, nak faham pelajaran macam ni. Supaya kita istilahnya barulah boleh mengenal Allah Ta'ala, arif dengan Allah Ta'ala. Kita boleh faham siapa dia sebenarnya. Dia tu Allah Ta'ala kan. Yang bila kita tengok makhluk, kita takkan lalai dengan makhluk. Bahkan dengan tengok makhluk, bahkan tengok pada diri kita, sentiasa mengingatkan kita ke Allah Ta'ala. Allah jadikan aku. La ilaha illallah. Sempurnanya dia. Allahu Akbar. Allah Akbar. Aku ni bah, asal aku tak ada. Dia bagi aku ni macam aku ialah aku. Tak faham? Saya sebut lagi. Sekali lagi tanya. Tak faham lah. Boleh follow saya sebut apa ni. Kalau tuan-tuan mengantuk, tak tumpu perhatian, memang tak boleh faham lah tu. Pada lah untuk orang ni duk cerita malam ni. Tak boleh aku tinggal, tak faham rasa. Contoh. Memang tuan-tuan ngaji duk ayat, tuan-tuan tak boleh ikut. Saya cakap lah. Saya nak cerita semua tu siapa? Data dasar nak buat kesimpulan ni supaya nak pergi faham kalam ni duk ujung masa kitab ni tidak sebut mana uyah. Saya nak tunjukkan hubungan antara makni mana uyah. Sambil tu saya sebut sikit yang makhluk ni atau istilah ulama. Bila kita faham siapa makhluk ni, yang makhluk ni, semua makhluk ni adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Ni kalau nak sebut dengan bahasa macam ni, semua makhluk ni kerja tangan Allah Ta'ala. Tapi jangan salah faham bahasa tu deh. Kerja tangan Allah Ta'ala. Oh Allah Ta'ala ada tangan. Apa lagi yang nak faham tu deh. Cuma saya nak guna bahasa tu. Kita ni kerja tangan dia. Maksudnya, tu bahasa saya dah sebut tadi dah. Hasil daripada, natijah daripada dia buat kita ni lah. Kita ni lah. Tu kalau nak bahasa kita dah pakai, hasil kerja tangan yang dia sebut kan. Allah mustahil tangan, mustahil kaki, mustahil anggota. Tapi saya nak sebut dalam konteks bahasa yang kita pakai dalam bahasa Melayu. Ni. Allah mustahil tangan. Jangan silap faham tu ni. Jadi saya nak tahu apa? Kita ni hasil Allah Ta'ala buat. Semua makhluk ni hasil Allah Ta'ala buat. Kalau kita tengoklah misalnya surau ni, bangunan ke apa kan, jalan raya ke, sekolah ke, madrasah ke, orang ni dia boleh buat sempurna lah, cantik lah. Contoh lah. Tak ada langsung kita nak kritik, nak kutuk apa. Cantik lah. Kita akan kata apa? Siapa dia buat ni? Kemah. Right. Siapa? Ni hasil kerja tangan ni. Katalah kita masuk bengkel. Kereta kita dengan buruk, dengan huduh, dengan kotor, dengan cemah, dengan semput. Masuk bengkel dia cat semua katok semua lain. Enjin semua ada betul-betul. Untuk kita pergi bayar, motor kita cuba start tengok. Kita tengok kereta macam tak percaya. Ni kita saya kan? Alright. Saya tak percaya kereta saya. Sampai macam tu. Siapa? Terlalu kemas dia buat. Contoh, saya nak tunjuk saja. Lepas tu, kemas kan? Tak tengok langsung. Dia cat luar pun kita tak tengok enjin ni. Tengok, uish. Macam motorbik. Tengok gerai kalau. Tahun 1990. Contohnya tu. Tapi tengok tu. Allah. Tak ada cacat langsung. Cermin dia merelip apa semua. Kalau suluh dengan lampu macam ni pula tu. Terzohir. Apa? Kegemerlapannya. Macam tu kot. Saya nak cari bahasa canggih. Okay. Lepas tu, bila dia buat macam ni, cantik. Tu, cuba start tengok. Kita tak ada komen langsung, dia buat tu. Cantik, comel, merelip, metalik. Macam tu kot. Cuba start tengok. Kita buka-buka pun. Dia bubuh perfume buat tu. Wangi macam kereta bawa koyak plastik tu. Padahal kita buruk kan. Tahun 90 ni. Tak faham, dengar. Saya nak pergi cerita, nak pergi misal. Nak pergi faham tu. Bau-bau ni sedap semua bau lah. Tak apa. Bersih. Dia buat bersih macam tak ada kotor langsung.
Lepas tu, suruh start. Tak ada bunyi. Diam. Ni macam tak start enjin lagi ni. Macam. Kagum nak dengan siapa buat. Canggih dia buat. Okey. Kita kat makhluk boleh perasan tu. Ya, Allah Ta'ala buat kita. Kita hak tu tak perasan. Tak perasan langsung. Duk perasan apa? Duk perasan aku ialah aku. Boleh faham saya sebut apa? Kereta kita buat, kita perasan siapa buat kereta tu. Pomen ni, bukan saja pomen. Boleh semua. Kita perasan lagi siapa buat kereta tu. Ya. Allah Ta'ala buat kita. Bahkan dia buat batu, dia buat pasir, dia buat semut, dia buat anak-anak. Walaupun sekecil-kecil makhluk yang tu. Dia buat oksigen, dia buat macam ni, dia buat macam ni, dia buat macam ni. Kita tak rasa pun Allah yang duk atur, tak rasa dia lah Rabbi dan Rabbul Alamin. Kita duk rasa makhluk ialah makhluk. Duk rasa makhluk ni macam ada sesuatu. Makhluk tu seolah-olah diri makhluk tu sempurna. Seolah makhluk tu, dia tu ada sesuatu. Boleh faham tak? Seolah-olah makhluk ni, zat dia, sifat dia ni, sempurna sesempurnanya. Dari sudut, dia boleh buat kerja dan peranan apa yang sepatutnya dia buat. Kita tanam benih misalnya, butir-mutan, durian ke apa, tak ada. Buah tu. Kena hujan, buah baja ni, tengok dia naik. Pokok kemah. Jatuh hati kat pokok. Tak rasa pun Allah yang bagi hidup pokok tu. Kereta kita tengok bagi kita. Pomen ni, kemah tu. Tambah pula contoh macam ni. Kita keluar, anak kita ambil paku ke, dia buat kereta, tersagat lah kat kereta tu. Sling. Kalau kereta baru pun, bercala habis lah. Kita tengok. Tak ada efek langsung. Ni lah. Siapa buat ni canggih sungguh lah. Boleh faham? Saya buat apa? Kita masih lagi rasa siapa buat. Saya bagi contoh pokok mutan ni. Kita tanam tu, dia naik. Pokok durian kan, naik, bercabang. Dia kata, segak sungguh pokok ni. Segak sungguh pokok ni. Kita tak rasa, Allah lah yang menumbuhkan pokok ni. Tak ada. Nak cerita apa? Allah Ta'ala ni, dia buat makhluk ni. Sampai kita tengok makhluk. Seolah-olah makhluk ni. Zat makhluk tu. Diri zat makhluk tu. Sifat yang ada pada makhluk tu. Seolah-olah makhluk tu. Zat dia tu ialah dia. Dia tu makhluk tu sendiri tu. Sedangkan, mana boleh ada makhluk sendiri. Semua makhluk ni ialah makhluk Allah Ta'ala. Saya nak sebut takat tu lah. Pasal belajar bab tu, kalau dia ada disiplin ilmu satu nak belajar, pasal kita pernah sebut sekali lalu, dan yang tu memang tempat kita nak bagi faham pun, antara yang kita nak belajar tu, alat-alat dia apa? Ni kita nak belajar ni. Apa dia? Saya nak sebut tak ni? Saya dah. Allah tentu sabit zat dia. Jadi saya nak cerita tu pun pasal nak cerita zat, sifat. Sabit zat dia, sabit sifat dia, ke depan nanti jumpa af'al dia. Tadi pun kalau saya nak cerita misalnya apa? Pokok durian tadi misalnya, zat pokok, sifat pokok, dan seolah-olah pokok ni ada perbuatan dia, boleh mengeluarkan buah, boleh mengeluarkan bunga, boleh keluarkan batang, boleh keluarkan daun. Seolah-olah dia sendiri ada keupayaan zat dia, dan dengan sifat dia, seolah-olah dia ada perbuatan. Kita buah baja tu, dia sedut semua baja tu, tengok dia punya daun naik. Sampai naik biru. Contoh. Musim kemarau ni pun, kita bubuh tu, tambah buah baja lah. Contoh, saya nak bagi contoh baja lah. Baja ni memang baja molek sekali ni. Bubuh-bubuh baja tu, kita tak sangsi langsung. Baja ni ada apa? Kemas tu baja ni. Kita rasa baja tu. Kita tengok baja tu sendiri. Amat bubuh ni, siram air. Walaupun kemarau, pokok macam tak duduk dalam musim kemarau. Duk rasa macam mana baja tu? Rasa diri zat baja tu seolah-olah zat baja tu sesuatu. Boleh faham? Sedangkan macam mana? Baja tu pun makhluk. Batu pun makhluk. Pasir pun makhluk. Air pun makhluk. Matahari pun makhluk. Pokok tu makhluk. Kita pun makhluk. Langit pun makhluk. Bumi pun makhluk. Tak ada siapa yang kita duk tengok keliling kita ni yang bukan makhluk. Semua ni makhluk lah kan. Tapi kita duk rasa makhluk tu zat, sifat,
perbuatan dia seolah-olah makhluk tu, diri makhluk tu sendiri seolah-olah macam tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Ingat saya sebut, macam tak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Sedangkan macam mana? Mana ada makhluk tu yang boleh berdiri sendiri, yang boleh qaimun min nafsih, mustahil, tak masuk akal sama sekali. Pasal semua makhluk ni datang daripada Allah Ta'ala. Jadi bila semua makhluk ni datang, kenapa terlalu hebat makhluk ni Allah Ta'ala buat sampai kita rasa makhluk tu seolah-olah zat makhluk tu ada sesuatu kat dia. Pasal apa ni? Pasal hebatnya pencipta dia yang sampai kita tak rasa ke dia sama sekali. Itu yang datang Nabi Rasul ajar kita apa? La ilaha illallah. Tak ada bersifat uluhiyah ni melainkan Allah Ta'ala. Allah saja yang ada sifat uluhiyah. Mana? Dialah wujud. Kita ni bukan wujud. Kita Allah ni wujud. Yang tu kita belajar tu daripada dulu saya duk sebut ulang. Yang tu pun kadang kita tak telan gitu. Macam mana nak hadam ni? Dan sebenarnya bila kita telan tu, kalau saya sebut macam bab macam ni tuan-tuan boleh faham ni. Saya tak tahu lah kan. Saya memang mengaji tu satu saya sebut lah tu. Bila saya sebut, dengar guru duk syarah macam tu, saya kata apa? Satu tang dia faham tu. Dan saya fikir dia macam mana? Macam mana dia boleh faham macam tu? Saya tak tahu macam mana yang ada dalam hati sanubari dia, yang dia duk faham tu, yang hari-hari duduk hidup tu. Dia boleh cerita macam ni. Dia punya penghayatan terhadap ilmu yang dia faham tu. Dia duk hidup hari-hari ni. Dia duk fikir Allah Ta'ala ni. Macam mana dia punya syok yang sebut Allah Ta'ala tu. Saya tak tahu. Pasal apa? Dia boleh cerita macam tu. Faham dia ke Allah Ta'ala tu. Kita tuan-tuan nak cerita ke Allah Ta'ala. Zat dengan sifat pun kebir nak faham. Zat, sifat. Jenuh tunjuk. Ni meja. Ni zat. Ni sifat. Ni hijau ni duduk di meja ni. Ni meja ni warna koko, warna coklat. Coklat ni zat. Zat yang ain tak boleh pisah. Zat dengan sifat tak boleh pisah. Tengok dari segi takrif, zat lain, sifat lain. Tapi mana boleh tunjuk sesuatu zat, melainkan zat mesti ada sifat. Dan bila sifat mesti ada di zat. Yang tu nak telan pun, muntah hijau. Macam mana tuan-tuan nak faham macam tu? Macam mana pun saja saya bagi contoh hak tu. Saya cerita hak tu dulu saya apa? Ada boleh faham sama macam tu lah. Ya. Satu sahabat jadi orang hebat saya tu lah. Orang jadi wali ni, kalau sebut ke wali lah, tutup guru ahli ulama yang dia sampai khasyiatillah ni pasal apa? Pasal dia tak perlukan apa-apa lain dah untuk jadi nak jadi kasih Allah Ta'ala. Cukup apa yang ada kat diri dia cukup untuk menyebabkan dia kasih Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Siapa? Dia kenal semua. Siapa Allah Ta'ala? Yang ni Allah Ta'ala bagi jadi aku ni. Aku tak pernah fikir pun aku. Tapi Allah Ta'ala bagi aku ni macam aku ialah aku. Dia boleh bagi jadi aku sampai macam tu. La ilaha illallah. Zikir. Atas saya sebut wujud tu nak faham apa? Allah wujud. Wajib wujud. Dia wajibul wujud. Lepas tu apa? Dia zatul kidam, zatul baqa. Dia qaimun min nafsih. Makhluk ni asal tak wujud, mungkinul wujud, jaizul wujud, maslubul wujud. Semua saya pernah sebut asal istilah tu. Kita ni hadis baru, kita fana. Kita muhtaj berhajat dengan Allah Ta'ala. Kita ni kalau ada pun maslubul wujud, jaizul wujud, mungkin wujud, bukan hakiki wujud. Allah wajib wujud, hakiki wujud, zati wujud. La ilaha illallah. Kalau faham semua istilah-istilah ni, faham pula Allah Ta'ala buat kita dengan tu sebenarnya kesempurnaan yang dia bagi jadi pada makhluk ni, kita duk rasa makhluk tu makhluk sampai kita tak rasa pencipta makhluk. Sebab misalnya dengar bunyi hujan, dengar. Tuan-tuan dengar bunyi hujan ke? Tuan-tuan faham ada Allah yang turunkan hujan. Ya, boleh. Boleh. Kalau tuan-tuan dengar budak-budak duk bising di luar ataupun bunyi kereta lah, wong, tuan-tuan kata apa ni? Siapa dia ada buat kereta lagu ni? Dia, tuan-tuan cakap itu. Dia. Tapi kalau hujan turun ni, tuan-tuan ada tak? Allah lah turunkan hujan. Ada tak macam tu? Ada tak? Ada tak? Yang duk mohong, cakap betul-betul, mohong lama banyak lah. Rasa tak itu? Tak ada, duk rasa apa? Hujan tu tuan-tuan duk rasa seolah-olah hujan, zat hujan tu hujan. Tuan-tuan faham saya cakap apa? Boleh faham? Sedangkan adakah hujan dengan sendirinya hujan
Hujan boleh jadi hujan. Subhanallah. Mana boleh weh? Makhluk Allah tu. Sepatutnya turun hujan ni macam mana? Allah. Terus ingat Allah. Siapa? Mana boleh ada hujan sendiri? Tapi dia turun hujan tu seolah-olah hujan ni ialah hujan tu ialah hujan. Sedangkan hujan ni Allah yang turunkan hujan. Sempurnanya Allah Ta'ala bagi jadi hujan tu sampai kita tak rasa siapa buat hujan. Kalau kita tengok orang simbah air, siapa dia simbah ni? Kita boleh rasa lagi siapa simbah. Tengok cat macam ni, siapa dia cat kemas ni? Siapa dia buat cat ni? Cat apa ni? Cat belopong-belopong lah. Putih lah, tak nampak hijau lah. Contoh, ni mesti cat koman ni. Kalau season, kalau bukan macam ni. Matex ke, Matex Weatherborn, macam tu kan. Ni mesti cat bunga raya ke apa kan. Contoh. Tengok kita dah fikir dah asal usul dia daripada mana. Brand dia apa. Kalau makhluk ni tak nak fikir brand lah. Duk nampak makhluk tu kan. Tuan-tuan tengok lembu ni, segak lembu ni. Tuan-tuan duk rasa lembu tu segak tu, lembu tu sendiri. Kita tak rasa Allah buat lembu ni segak sungguh. Tak tak. Nak menunjukkan apa? Sempurnanya Allah Ta'ala ni, dia buat kita sampai tak ada kita tengok kat makhluk ni satu apa kurang pun. Saya balik sebenarnya cerita ke situ. Asal saya nak sebut tu dengan apa kita bicara ni, pasal kita dah bicara kalam. Kalam ni sifat mesti ada di zat. Okey, balik kepada sifat ma'ani dengan ma'nawiyah ni. Bila Allah Ta'ala sifat kalam ni sifat, tentulah sifat sabit di zat, tentulah zat dia sungguh sabit sifat ma'ani ni ke dia. Dengan itu ada nama yang akan diberi kepada zat yang mempunyai sifat. Allah bila dia sifat kalam, tentulah dia zat yang mutakallim. Yang tu yang jadi maknawiyah tu. Bila dia mutakallim, kenapa panggil mutakallim pada dia? Pasal dia ada sifat kalam. Kalam sabit di zat dia, fahuwa mutakallim. Dia adalah Tuhan yang mutakallim. Bila dia mutakallim, tentulah ada kaunuhu mutakalliman. Mestilah keadaan sifat kalam tu sabit di zat dia tu mesti ada. Pasal apa? Pasal dia mutakallim. Yang ni saya pernah syarah kat tuan-tuan. Yang saya duk cerita rice cooker, cooking. Tahu kan? Kalau kata satu orang ni, kita bubuh rice cooker tu senang ni. Periuk nasi ni, apa? Dia ada sifat cooking. Bila dia boleh cooking, dia ada sifat cooking. Cooking tu maksudnya mesti ada dekat periuk nasi ni. Takkan cooking tu cooking saja, mana boleh. Dia mesti ada cooking dekat apa? Dekat alat ni. Maka alat ni bila dia cooking, maka dia akan ada nama benda ni, benda Allah ni. Bila dia boleh cooking, dengan sebab cooking ada kat dia, kita panggil, kalau ni periuk, kita panggil periuk ni ada sifat cooker. Dia adalah periuk yang cooker. Pasal apa cooker? Bila kata cooker dia, nama diberi pada dia, rice cooker contoh, maksudnya mestilah sifat cooking tu sabit kat dia. Boleh? Bila sabit cooking tu kat dia, maksudnya pada dia ni mesti ada keadaan cooking ada pada diri dia. Diri dia tu boleh buat perbuatan cook. Dengan sebab itulah kita panggil dia cooker. Boleh? Saya nak cerita bahasa Inggeris tu pasal apa? Pasal itulah kaedah dalam bahasa Arab tu. Yang kita duk faham. Atas kita sebut kalam, Allah tu nama. Nama ni menunjukkan sabit zat dia. Zat dia ada sifat kalam. Bila sifat kalam sabit dia zat dia, dia mutakalim. Bila dia mutakalim, tentulah sabit sifat kalam di zat dia, tentulah ada kaunuhu mutakaliman. Tu cara faham ni. Satu, tuan-tuan nak faham ni, tuan-tuan kena faham cara bahasa saya sebut dengan bahasa Inggeris, dengan nak kaitkan dengan bahasa Arab tu. Memang kaedah nak faham ni, kalau saya duduk tengok perbandingan dengan saya punya perbandingan ilmu bahasa Inggeris, bahasa Arab dengan bahasa Melayu ni, bahasa Inggeris support agak lah. Bahasa Melayu dia kurang sikit.
Saya nak buat misalnya nah. Kita ambil contoh satu, kuasa misalnya. Sebut Melayu. Siapa kuasa ni? Allah. Dia maksudnya apa? Allah tu nama dia. Tentulah sabit zat dia. Mestilah ada sifat kuasa. Bahasa kita pakai, yang kita duk belajar dulu, berkuasa. Apa makna berkuasa? Ada sifat kuasa pada zat dia. Zat dia ada sifat kuasa. Bila sifat kuasa ada pada dia, dia ialah Tuhan yang berkuasa. Ber di sini dengan makna zat yang mempunyai sifat kuasa. Berkuasa tadi, ber dengan makna ada pada dia sifat kuasa. Susah bahasa Melayu ni. Dia bahasa tu kan. Nak menunjukkan makna macam orang putih ni nak sebut. Saya sebut cooking. Kita kuasa itu. Dia punya bahasa tu tak kemas tu. Siang tu kalau tu guru Butani, dia guna bahasa macam ni. Allah tu nama dia. Tentulah sabit zat dia. Zat dia ada sifat perkuasa. Bila dia ada sifat perkuasa, maka Allah Tuhan yang berkuasa. Bila perkuasa sabit di zat dia, tentulah ada kaunuhu berkuasa. Kaunuhu berkuasa tu maksudnya sifat perkuasa tu sungguh ada di zat dia. Itu yang macam tu yang nak kena faham bahasa dengan apa maksud yang dikenaki. Lepas tu olah dalam bahasa Melayu kita, lepas tu cuba hadam, tu satu ilmu. Lepas tu step kedua nak apa? Macam mana nak hayati. Itu suku lah. Apatah lagi nak sebut, bukan saja nak hayati yang tu, nak kenal yang makhluk ni natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Tu suku lah nanti. InsyaAllah panjang umur tu yang dah habis belajar sifat 20 atas nama wajib, lawan dia tu mustahil. Belajar sifat harus ni nak fokus dah mana? Tentang perbuatan Allah Ta'ala. Dia buat kita. Dia buat kita macam mana? Dia buat kita dengan tak ada sebarang cacat celah yang dia buat makhluk seolah-olah makhluk ni, makhluk tu zat makhluk tu, diri makhluk tu seolah-olah zat dia ialah dia. Dia tu makhluk tu sendiri. Seolah-olah macam tak ada asal usul. Seolah-olah sempurnanya dia buat makhluk ni. Seolah-olah makhluk tu sendiri, makhluk tu ada zat dia. Dan segala kesempurnaan yang ada pada makhluk Allah Ta'ala buat tu, pada zat makhluk tu, terselah nyata. Zat makhluk tu nampak macam dia sendiri. Sampai tak rasa ada yang membuat makhluk. Boleh? Tuan-tuan tengok kapet ni. Kilang mana buat? Ni mesti fikir tu. Kalau yang tengok ni. Tuan-tuan tengok pokok durian macam mana? Kalau tengok pokok durian buruk kali pun. Buruk pokok durian ni. Nak mapuh dah. Kita duk tengok nak mapuh tu kat pokok durian tu. Kuning sekali pun. Kuning dah. Kemarau. Dia duk rasa kemarau tu. Diri kemarau tu. Seolah-olah ada sesuatu kat dia. Sedangkan macam mana? Semua tu perbuatan Allah. Kalau kat makhluk kita boleh perasan ada yang siapa efektor nak buat. Kat Allah Ta'ala sampai kat kita satu hal. Tambah orang kafir yang free thinker, yang atheist apa tu, memang dia tenggelam dalam keadaan macam tu, dia duk rasa nature. Tak pernah terlintas dalam fikiran dia ada creator. Pencipta tu tak ada. Kita mengiktiraf pencipta tu, tapi tak cukup kuat untuk betul-betul sampai boleh jatuh cinta pada creator ni. Kita tak sampai. Tentu kena belajar lagi. Dan belajar tu mesti ada upgrade macam ni. Macam saya bagi contoh ni. Macam mana nak mengarahkan supaya boleh ilmu tu dia boleh menjana nak pergi ke arah kasih dan cinta, jatuh cinta ke orang Ta'ala, cinta gilanya. Pasal faham sangat siapa orang Ta'ala ni, yang makhluk ni dia buat sampai kita tak rasa kita ni Allah Ta'ala buat. Sampai duk rasa kita ni, aku ni lah aku. Tenggelam kan. Ilmu ni tahu mana? Wujud je cukup dah. Allah yang wujud, aku ni harus wujud, asal aku tak wujud, dia buat aku. Ambil telan ni, beriman je tu. Kita tak boleh rasa diri kita ni
Allah Ta'ala buat satu hal. Ulang. Zikir. Fikir. Nak buat apa? Nak hentak diri kita bagi sedar ke Allah Ta'ala yang wujud Allah, makhluk ni semua asal tak wujud. Ni mendalilkan Allah bukan nak bagi jatuh hati kat makhluk. Bukan. Nak bagi jatuh hati pada Khalik makhluk. Kalau kita jatuh hati ke makhluk, maksudnya ada masalah kita. Masalah macam mana? Masing-masing tak sama. Ada yang sampai cinta dunia, cinta harta, cinta ni, cinta. Kat makhluk boleh cinta, tapi kat Allah tak cinta. Kita ada masalah ni. Dia akan jadi istilah cinta apa? Hubbud dunia. Jatuh cinta, hubu tu, kasih tu bukan nanti gila punya cinta. Kasih ke dunia ni sampai tahap tak sedar langsung kepada pencipta. Itu antara ulama syarah. Apa dia? Hubbud dunia tu. Tak rasa langsung kepada pencipta yang mencipta. Kita hanya tengok makhluk yang dicipta, jatuh hati dan hanya pandang dan sedar kepada makhluk yang dicipta semata-mata tanpa boleh merasai, menghayati, menyedari kepada pencipta makhluk. Itu istilah hubbud dunia. Hubbud dunia ni bukan nanti orang kata apa, kemaruk dunia cari duit sampai tak sembayang dah. Duk sembayang sekali pun, hati duk ingat makhluk, hatta aku duk sedar aku adalah aku. Hubbud dunia. Itu nama dia hubbud dunia. Apa dia dunia ni? Selain Allah Ta'ala. Kita ni Allah ke makhluk? Dunia lah aku ni. Hubbud dunia tu bukan nanti kat luar tu dunia. Ni aku ni dunia ni. Duk rasa tak nak bagi molek aku? Duk rasa tak aku sihat? Duk rasa tak aku ada getah? Duk rasa tak aku ikut hidup? Duk rasa tak aku dunia? Hubbud dunia. Macam tu hubbud dunia dah ni. Istilahnya buta. Tak kenal Allah Ta'ala. Tak realize dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Itu yang kita belajar lagi. Khasnya atas saya nak sebut ni. balik. Tak mana nak bagi fahamkan, kita belajar ni bab kalam, sabit sifat kalam di zat, tentulah Allah Ta'ala mutakalim, tentulah sabit kaunuhu mutakaliman. Itu kita punya asal bahas kita. Disiplin faham dia semua macam tu. Baik bab kalam, dulu pun rasanya bab kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar ni kalam. Disiplin memaham dia sama. Tak kalau kita undur dari belakang, kudrat. Kudrat atas nama sifat. Nak bicara ke apa? Allah. Allah nama dia. Tentulah sabit zat dia. Dan sabit dia atas dia buat kita kena kenal. Apa dia? Mesti sabit kat dia kudrat. Pasal apa? Mana boleh nafi. Kita ni mendalilkan kuasa dia sempurna sangat kuasa dia. Sabit kudrat di zat dia. Bila sabit kudrat di zat dia, maka dia ada nama yang diberi. Bila sabit yang kudrat di zat. Allah Ta'ala, Tuhan yang Qadir. Sabitnya kudrat di zat dengan sebab nama Allah Ta'ala ni, jadi Qadir tu menunjukkan sabitnya kaunuhu Qadiran. Maksudnya, memang sifat kudrat ni ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Di zat dia, yang zat dia harus apa? Nama dia Allah. Itu masuk kudrat. Iradat lah. Sekali lalu. CP yang sama. Iradat. Nak cerita apa ni? La ilaha illallah. Allah. Allah nama. Tentu sabit zat dia. Zat dia, nama dia Allah. Zat yang bernama Allah ni, ada pada dia sifat iradat. Sifat iradat ni sifat wajib. Maksudnya mesti iradat ni sabit di zat dia. Bila iradat sabit di zat dia, dalil-dalil apa saya tak sembang. Saya nak ambil bahasa tu je, istilah tu sikit. Bila iradat ni sabit ke dia, tentulah dia Tuhan yang murid. Bila dia murid ni, maksudnya sabitnya iradah di zat dia tu yang mesti ada kaunuhu muridan walaupun tak sebut. Ini yang kaunuhu tu ulama tinggal bahas. Bukan nak menafikan dia, tapi dah kata Allah ni murid, Allah ni qadir, maksudnya mesti sebutnya kudrat di zat, sebutnya iradat di zat, tentu yang itu yang nama zat ni qadir murid, nak menunjukkan mesti ada kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Alimlah. Allah nama,
tentu sabit zat Allah. Ada ilmu sabit di zat dia. Bila dia ilmu sabit di zat Allah, Tuhan yang zat yang alim. Kenapa panggil alim? Ini kaedah bahasa. Yang ni sinonim bahasa Melayu. Allah ada ilmu, ilmu sifat. Bila sifat ilmu sabit di zat dia, dia Tuhan yang alim. Allah alim. Apa faham daripada alim ni? Alim ni memahamkan kat kita sabitnya ilmu di zat dia. Dan mestilah bila sabit ilmu di zat dia, tentulah tak boleh dinafi kaunuhu aliman. Keadaan sifat ilmu sabit di zat tu mana boleh nafi sama sekali. Pasal dia alim, tentulah sabit sifat ilmu di zat. Itulah kaunuhu aliman. Saja saya ulang tu pasal format tu tuan-tuan tak Adam, tuan-tuan muntah hijau. Muntah balik. Format tu. Saya nak sebut bahasa Inggeris saya kat SPM lah. Kalau saya punya bahasa Inggeris tu PhD, saya syarah lah bahasa Inggeris betul-betul. Kok tuan-tuan dah pula, tuan-tuan SPM, saya PhD. Mujurlah kita sama-sama SPM. Bobi bahasa itu. Tu pun rasa boleh faham bahasa Inggeris lah. Lebih baik asal saya sebut Arab itu. Tuan-tuan tak boleh hadang pun. Untuk nak bagi faham bahasa Melayu tu macam mana? Bagi faham cara tu dulu, format dengan bahasa Arab tu. Lepas tu nak bagi faham tu macam mana? Tu mesti hak tu dulu. Kudrat iradat ilmu. Hayat. Sekali lagi sebut. Hayat. Allah. Allah nama. Tentu sabit zat dia. Zat dia bernama Allah. Takkan nama saja. Mesti sabit sifat. Sifat apa ni? Mana boleh nafi sifat hayat, kita boleh hidup, takkan Allah Ta'ala mati. Tu hujah-hujah tu satu hal. Kita dah ada, bila sabit hayat di zat, maka Allah, zat dia bernama Hayyun. Huwal Hayyu. Pasal apa kata Hayyu? Hayyu ni adalah nama yang diberi pada zat Allah. Zat yang bernama Allah tu, dia bernama pula Hayyu dengan sebab sabitnya hayat di zat dia. Bila sabitnya hayat di zat dia, tentulah dia akan bernama Hayyun. Terjemah dia, yang hidup, tentulah kaunuhu hayyan sabit dia. Apa maksud kaunuhu hayyan ni? Tentulah keadaan sifat hayat ada sungguh di zat tu, tak boleh nafi sama sekali. Pasal apa? Huwal Hayyu. Tuan-tuan nak tulis Melayu kan, nak tulis Siang kan, nak tulis orang putih kan, nak tulis Jawi ke, nak tulis Rumi kan, ke tak tulis apa, simpan terus, faham terus. Lagi boleh tu. Boleh tak? Okay, tu. Pasal tu atas saya nak sebut tu, pengarang kita tak sebut maknawiyah. Pasal apa? Kita dok tak faham ni, tambah erti yang Quran. Quran isyarat dengan nama bagi zat Allah Ta'ala. Apa dia? Atas kita sebut ni. Bahkan bukan saja nama, atas kita bicara kalam ni, dengan apa dia sebut nanti, Allah Ta'ala datangkan dengan fi'il. Kallamallahu Musa taklima. Bila Allah Ta'ala kallama, tu fi'il. Tentulah sabit sifat kalam di zat dia, dengan tu dia kallama. Bila kallama, tentulah huwa mutakallim. Macam mana dia boleh jadi mutakallim? Tentulah sabitnya kalam di zat dia. Tentu yang sabit mutakallim pada dia, dengan mutakallim sabit di zat dia, dengan sebab tu dinamakan zat dia mutakallim, kerana itulah dia kallamallahu Musa. Itu kaedah nak ambil faham dengan format Arab. Terjemah itu lah. Kaedah nak ambil disiplin dengan ilmu macam ni, disiplin dah. Itu yang betul-betul nak ambil fahamnya ni, yang ni yang istilahnya kena ngaji pondok. Pasal disiplin untuk guru kita, ulama kita ajar nak ambil bagi faham seperti ni. Best. Memang saya berani katakan ni. Siapa bersungguh, memang dia dapat. Memangnya. Semua siapa main-main tak ada. Siapa? Memang lubuk dia sungguh. Ajar seperti. Kalau terus saya mari sebulan 2 kali ni pun tuan-tuan boleh faham. Tuan-tuan banyak tengok, tuan-tuan duduk hari-hari duduk kena ngomong yang tu. Agak-agak faham tak? Tak faham ni saja, dia kata. Mangkuk ayuh, tak faham apa satu. Pergi pasal tu. Satu anak kita kalau duduk pondok Tok Guru tu memang Tok Guru sungguh. Balik ni dia tak kerti apa. Maksudnya dia main lagi tu.
tak erti apa. Betul lah. Ngaji kat apa? Ngaji, contohlah, ada tuan-tuan duk ngaji pondok. Ngaji tak contohnya. Siapa duk ngaji kamu? Ustaz Mat. Ngaji ke Ustaz Mat? Ngaji. Ngaji masa bila? Lepas subuh ngaji. Untuk ngaji pukul apa lagi? Ngaji pukul 9.30 ngaji, 10 suku ngaji, pukul 11 ngaji lagi. Banyak yang ngajar . Contohnya tu. Lepas zuhur ngaji, pasar pun ngaji. Aku nak tanya kamu putih. Dah ketemu ngaji dengan dia? Tanya tak? Faham ni? Apa maksud tu? Tak boleh lagi lah tu. Maksudnya baru lagi lah. Kalau dah duduk berapa tahun dah? Saya dah ikut Ustaz Mat ni 5 tahun dah. Contoh kan. 5 tahun. 5 tahun kan. Test tengok. Senang-senang tak? Aku pun ngaji kat dia agak. Contoh lah kan. Tanya-tanya tengok. Lain pun dia tak bisa sebut je ni. Cuma sebut. Saya tak kerti langsung ni. Saya memang ada dengar tu. Tapi saya tak kerti nak oyak. Jadi ada benda dia tak boleh telan. Kalau tuan-tuan saya mari macam ni maghrib isyak ni pun boleh telan dah macam ni. Masya Allah. Saya nak kata apa, muncul lah tu yang kalau duduk pondok tu tak jadi tok guru los saja. Saya kata itu. Saya buat apa tu? Motivasi nak suruh ngaji tu. Ya. Allah. Baik, saya nak sebut ke sana tu pasal saya nak cerita kitab kita ni dia tak sebut atas nama maknawiyah bilang suku. Dia sebut dekat kalam. Nanti dia akan masuk terus lah sifat harus pada Allah Ta'ala. Fi'lum mumkinin autarku. Okey. Yang tu nak sebut macam mana? Itu macam rumusan apa yang telah kita belajar dan kenapa kitab ni dia tak sebut maknawiyah. Tentu sikit. Nisbah kita nak baca kitab, senang je. Saya ada benda dia nak sebut, senang. Satu saya sebut tu dulu. Ni nak baca kitab yang asalnya dia nak sebut apa? Allah Ta'ala ni sabit sifat kalam dia. Cukup. Allah nama, tentu sabit zat dia. Tentu kalam ni sabit di zat dia dengan sebab tu nama zat yang punya sifat kalam ni, Tuhan ni, Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tu nama khas, nama zat dia. Mutakalim ni nama sifat dia. Dia mutakalim. Bila mutakalim mestilah sabit kaunuhu mutakaliman. Itu atas bahas dia. Dan bila kata dia boleh berkata-kata, dia ada sifat kata, dia boleh memperkatakan tentang apa? Yang tu lah kita nak sambung. Dia boleh nak memperkatakan apa? Atas rumusan, saya baca dah sekali lalu tadi, Allah Ta'ala di atas sabit ilmu dia kat makhluk dan ilmu dia azali. Kita ada belajar bab ilmu dulu. Saya nak sebut kait dengan ilmu siapa? Kalam ni dia ada hubung kait besar dengan ilmu. Allah ilmu dia inkishaf. Kita pernah belajar lah istilah-istilah tu. Pasal inkishaf ni bukan sekali kita dengar. Bab basar pun sebut inkishaf. Bab samak pun sebut inkishaf. Bab ilmu pun sebut inkishaf. Ilmu Allah Ta'ala inkishaf. Inkishaf apa? Nyata, terang, jelas pada Allah Ta'ala, zat Allah, sifat Allah dan semua makhluk. Dan Allah Ta'ala, atas kita bicara sekali lalu dengan takluk ni, Allah Ta'ala dia tahu apa? Dia tahu zat dia, sifat dia. Itu hak wajib. Dia tahu apa tak layak pada dia. Dia tahu mustahil pada dia anak, isteri, sekutu, membantu, tolong, kawan. Subhanallah. Dia tahu apa yang tak sepatutnya pada dia. Dan dia tahu makhluk yang mungkin ni. Jadi bila ini ilmu Allah Ta'ala, bila kalam Allah Ta'ala, sabit dia boleh berkata-kata, dia boleh memperkatakan tentang apa? Tentulah takluk yang sama. Dia boleh memperkatakan zat dia, sifat dia, itu wajib. Dia boleh memperkatakan apa yang tak sepatutnya pada dia, itu mustahil. Dua. Dan dia boleh memperkatakan apa saja perkenaan makhluk dia. Sama ada makhluk yang dah sabit pada ilmu dia. Yang tu kalau ikut wajib tu. Makhluk yang mula-mula dia bagi jadi, makhluk yang sedang ada, makhluk yang akan datang, yang bakal dia bagi jadi. Semua tu atas nama makhluk, atas nama makhluk, kejadian makhluk adalah mungkin dan harus. Allah Ta'ala dia boleh cerita apa? Dia boleh cerita bab wajib, dia boleh cerita hak mustahil, dia boleh cerita hak harus. Harus ni apa? Dia boleh cerita tentang makhluk dan dia boleh cerita apa yang dia nak buat pada makhluk dia. Harus. Itu atas nama harus. Hak dia nak buat, makhluk apa dia nak buat, dah buat, akan buat, tentu buat. Apa dia? Semua tu sabit dalam ilmu dia.
Dan dia boleh memperkatakan benda tu. Bila sebut sifat mustahil, dia tahu apa yang tak selayaknya oleh dia. Memang dalam Quran menceritakan apa yang dia cerita sendiri, apa tak sepatutnya oleh dia. Dan pertama sekali dia ceritakan tentang dia dan segala sifat-sifat kesempurnaan. Atas cerita grouping dalam Quran ni, kalau kita partition dengan dia, bunyi orang putih gitu lah kan. 3 part. Apa dia? Agih-agih kan, ada istilah nama bab wajib, ada nama mustahil, ada nama harus. Jadi Allah Ta'ala dia boleh memperkatakan apa? Itu sambung ni dah. Maka Allah Ta'ala dia berkata-kata, maksudnya dia mempunyai kelayakan dan memang tentu pada dia sabit atas sabit ilmu, tentulah sabit kalam. Dan kalam ni dia boleh memperkatakan tentang apa? Tu dia boleh berkata-kata pada sedia kala lagi tiap-tiap barang yang wajib. Apa saja yang bab wajib? Wajib ni 2 perkara yang tersyarah ulama. Zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Kalau ada yang panjangkan sikit pun, zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, asma' Allah Ta'ala. Itu wajib, tauqifi, azali. Tak boleh nak nafi. Memang hak tu je atas istilah perkara yang wajib. Ma wajabah tu, ma yajibu. Baik. Jadi apa dia antara perkara wajib ni? Allah Ta'ala dia cerita zat dia, sifat dia, asma' dia lah. Seperti firman Allah Ta'ala. Ini dia cerita dia. Sifat dia. Kul huwallahu ahad. Terjemah dia. Kata oleh kamu. Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah. Suruh kata apa? Iaitu Allah ni satu. Siap. Jadi Allah Ta'ala nak cerita apa? Allah Ta'ala nak beritahu Allah ni satu. Atas terjemahnya itu. Cuba apa maksud Allah ni satu? Nak faham pula satu-satu ni. Tuan-tuan mesti jumpa orang yang memang faham sungguh apa maksud wahdaniyah pada Allah Ta'ala. Macam mana secara kasarnya kita pernah belajar dulu dalam bab wahdaniyah. Allah Ta'ala asal dalam zat, sifat, af'al, dalam bab pemilikan. Semua tu Allah, dia saja ilah. Bab zat dia ilah, bab sifat dia ilah, bab af'al dia ilah, bab milik dia ilah. Tak ada siapa kongsi dengan Allah Ta'ala. Zat, sifat, af'al dan bab pemilikan. Semua ni hak Allah Ta'ala satu untuk dia semata. Makhluk tak ada langsung atas nama zat, sifat, af'al, pemilikan, atas nama ilah yang istilahnya sabit wujud, berdiri sendiri, semua tu kidam, semua tu zat, sifat, af'al, pemilikan tu kekal, berdiri sendiri, tak hajat pada sesuatu, sabit hanya ke Allah Ta'ala, tak ada siapa kongsi. Tu kul Allahu ahad. Ini sebab pelajaran dulu tuan-tuan. Ni dengar kelek, tak faham panjang umur, jumpa lagi. Jadi nak faham sungguh-sungguh macam tu. Ulama-ulama yang memang pakar dalam faham macam ni, dia akan faham macam tu. Kita di atas dangkal ni ilmu kita, kita faham Allah satu gitu je lah. Macam faham satu Malaysia. Okey tu. Satu Malaysia. Faham dah itu lah. Kita tak tahu apa dasar apa-apa pun. Kalau orang faham Allah Ta'ala, apa maksud Qul huwallahu ahad. Ahadiyah Allah Ta'ala dalam bab zat, sifat, af'al dan pemilikan dia ni. Siapa faham betul-betul ni, sebut Allah ya. La ilaha. Lagi. Dan firman Allah Ta'ala, Innani anallahu la ilaha illa ana. Kata Allah Ta'ala, akulah Allah. Allah ni kata, dia Allah. Cuma atas kata Quran ni kalam Allah, kalam dia. Dia kata akulah pasal dia. Kata Allah Ta'ala, akulah Allah. Siapa Allah? Dia saya Allah. Makhluk ya makhluk. Mana-mana makhluk mendakwa dia Allah, kafir, tambah khilaf. Yang tu pun ada pelajaran dia. Dan jaga ada pahaman-pahaman mengaji tauhid. Nama tauhid tapi sesat. Pahaman sampai tahap macam ni. Yang tu apa? Semua ni Allah. Aku pun Allah. Kacau. Allah Ta'ala kata apa? Aku Allah. Dia ya Allah. Makhluk adalah tetap makhluk. Siapa yang meyakini, mengiktikad, menyebut makhluk adalah Allah, kufur tanpa khilaf. Kalangan ulama. Disebut pula dalam kataan sedar. Sedar, dia tahu apa dia cakap. Pada dia, dia faham betul. Kufur, murtad, tanpa khilaf ulama, wajib syahadah lain. Buang habis.
delete semua file yang mu nak faham dengan cara itu. Ada ke pahaman macam ni? Dengar saya sebut. Berlambak. Pasal pahaman macam ni, kalau ada lah ustaz-ustaz yang duk ajar macam ni dalam YouTube ke apa kan, video merepek lah. Orang yang cerita tu pun dengan bertocam, sanggup, nama pun lipat-lepat tentang apa kan. Tapi kan yang tengok dia, wah Allah. Bukan K kan, bukan 12K, 50K, 100K. M. M tu apa? Million. Juta orang tengok. Pula tu yang komen memang yang kutuk pun ada lah. Tapi, inilah ilmu hakikat. Inilah kenal Allah Ta'ala yang sebenar. Yang ajar tu macam iblis saya tengok. Bufi tu. Memang apa cara dia ajar tu, cara iblis tu. Sesat habis. Tapi orang tengok macam mana? Ramainya. Itu saya kata, ramai ke ada orang faham macam ni? Ramai. Maksud apa? Fahaman sesat macam ni, dia mudah. Sampai apa? Sampai dia ada tahap macam ni. Kita duduk semayang ni label orang syariat. Kami dah label orang hakikat. Kami tak payah semayang. Kami semayang 24 jam. Pasal kami dah sampai makam. Kami dah duduk satu kedudukan. Arif. Dia orang ni semua tak kenal. Orang tak sampai. Aku sampai lah. Sampai puluh khotak tu. Sampai ke iblis. Kalau saya kasar saya buah gitu. Entah yang tengok dia tu. Saya sebut satu. Tak tengok tu. Video saya orang tengok. 200 tu biasalah. Bukan 200,000 kan. 200 orang. Silsilat 20 orang. Ni pun tak ada live. Kalau ada live, 50 tu kuat lah. 30 tu kuat lah. Kalau mula-mula dulu 2 orang, 3 orang. Tambah pula duk guna bahasa macam ni lah. Memang tutup terus, tak tengok dah. Buah tu. Allah. Hati-hati lah. Sebut hati-hati tu. Baik. Saya nak sebut tak nak. Kata Allah Ta'ala, dia sajalah Allah. Memang Allah satu. Macam mana boleh Allah jadi banyak? Subhanallah. Yang banyak ni makhluk Allah. Bukan Allah. Yang makhluk Allah ni mendalilkan Allah Ta'ala. Tu betul. Takkan nak kata Nabi Muhammad Allah. Bukan. Subhanallah. Tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah Ta'ala. Cukup. Saya nak cakap panjang lagi. Panjang sangat itu. Cukup. Dan Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala juga tiap-tiap barang mustahil. Ini saya sebut. Yang kedua, antara Allah Ta'ala cerita dalam Quran, dia cerita benda mustahil. Apa benda mustahil ni? Benda tak sepatutnya pada dia. Jangan sama sekali menisbahkan mustahil-mustahil macam ni pada Allah Subhanahu Ta'ala. Istilahnya, jangan sama sekali syirik ke Allah Ta'ala, dan jangan sama sekali, kalau nak sebut bahasa lain, jangan sama sekali mentuhankan makhluk, dan jangan sama sekali memakhlukkan Tuhan. Jangan tu. Mentuhankan makhluk ni apa? Menganggap makhluk tu Tuhan. Seolah-olah makhluk ni ada sesuatu. Dar ataupun nafi'. Lagi apa? Mentuhankan makhluk. Mentuhankan makhluk. Silap. Tadi dah sebut tu. Memakhlukkan Tuhan. Apa maksud memakhlukkan Tuhan? Memakhlukkan Allah Ta'ala. Allah ada muka, Allah ada tangan. Allah memakan, Allah pun senyum. Allah pun menangis. Allah pun suka, Allah turun, Allah pergi, Allah duduk di arah, habis. Faham apa tu? Memakhlukkan Tuhan, memakhlukkan Allah Ta'ala. Allah dia ilah, tapi buh ciri makhluk dia. Subhanallah. Allah bertangan, Allah bermuka, Allah berkaki, Allah bermata. Kau nak mampu mati kau sekapri boleh. Itu istilahnya memakhlukkan Allah Ta'ala. Dua-dua itikad ni kufur. Mentuhankan makhluk. Maksudnya menganggap makhluk ni ada sesuatu. Dar nafi'. Lagi, memakhlukkan Allah Ta'ala. Salah. Okey, siap. Satu, Allah Ta'ala cerita benda mustahil. Apa dia cerita mustahil ni? Seperti firman Allah Ta'ala. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Terjemah dia, Allah Ta'ala sendiri cerita kesesatan Yahudi ni. Berkata orang Yahudi, Nabi Uzair itu anak Allah. Satu hal. Bahkan orang Yahudi ni, dia bukan saja kata Nabi Uzair ni anak Allah. Dia kata, kami ni anak Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh.
Kami ni anak Allah. Ui, andai dia mah. Kamilah anak-anak Allah. Ui, ada orang kufur macam ni ya? Ada. Itu yang kata, di kalangan Yahudi pun ada kafir macam ni. Di kalangan Nasrani pun ada kafir macam ni. Di kalangan orang Islam pun ada yang jadi kafir macam ni. Alhamdulillah. Maksudnya, tradisi kafir duk mengitikadkan kita ni jelmaan Allah, kita ni anak Allah. Apa ni? Ada yang mendakwa sampai makhluk ni Allah. Apa nak sebut? Kejadian kufur macam ni, dia adalah ulangan daripada kufur yang dah jadi dulu. Mana mungkin ada anak pada Allah Ta'ala? Mana mungkin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu yang Allah Ta'ala cerita benda yang tak layak pada dia tu, supaya berhati-hati, jangan ada faham salah. Siap. Sekali lalu situ. Dan Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala tiap barang yang harus. Jadi antara yang Allah Ta'ala boleh kata, bahkan kata ni azali lagi, pasal kalang kodim, kalang nafsi Allah Ta'ala tu, siap dah semua barang yang harus. Antara yang dia boleh berkatakan harus. Harus ni berkenaan makhluk lah. Kita Nabi Adam, kejadian dulu akan datang. Zaman Nabi macam mana, ni dalam kubur macam mana, alam barzah macam mana, akhirat esok tiup sangkakala macam mana, malaikat macam mana, syurga macam mana, neraka macam mana. Antara dia cerita dalam Quran ni, kalau Quran kalam Allah, dia memperkatakan perkara-perkara tersebut. Cuma satu disiplin ilmu macam ni. Apa dia? Bila Quran ni kalam Allah, nak faham dia ada disiplin. Dan ada alat, ada perkakas. Tuan-tuan tengok terjemah, tuan-tuan takkan faham macam mana sepatutnya kena faham. Dia kena jumpa tok guru yang reti, faham sungguh, disiplin nak faham kalamullah ni. Apatah lagi dia memang ada hubungan hati yang sangat kuat dengan Allah Ta'ala, sampai istilahnya jatuh hati sungguh ke Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala kenal sungguh, arif sungguh Allah Ta'ala, gerun sungguh dengan Allah Ta'ala, tenang sungguh dengan Allah Ta'ala. Orang macam ni kalau dia cerita Quran, nonton best. Sedap. Kita memang orang kata apa, teruja dengan dia huraikan ayat Quran tu. Siapa? Dia faham sungguh apa yang dikedaki dalam Quran. Kalau kita dengar orang yang duk hurai Al-Quran, tambah bukan ahli, tambah dia fasik, tambah pula wahabi, cerita ayat Quran, muntah hijau kita dengar. Muntah tu loyak tekak kita dengar. Bahkan dia sebut ayat Quran, dia hurai ayat Quran jadi kapai. Ya. Tak mana wahabi kata hurai ayat Quran jadi kapai. Dia kata, Yadullah fawqa aydihim. Allah Ta'ala ada tangan yang layak dengan Allah Ta'ala. Hurai macam tu, tak kena gaya, faham, kapai terus. Salah tu. Ulama yang faham, dia akan kata, mana mungkin tangan Allah Ta'ala, tangan walaupun tangan yang layak, tangan ni layak dengan Allah Ta'ala. Itu istilahnya memakhlukkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia ada azali lagi, tak ada tempat, tak ada depan, kanan, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, tak ada arasy, tak ada kursi, tak ada apa, dan ada Allah. Istilahnya Allah tu nama dia sabit, zat dia, sifat dia dan asma' dia, tak sabit anggota, juzuk, jirim, jisim, jauhar. Subhanallah, makhluk ni tak ada langsung apa-apa ke makhluk ni, tak langsung dinisbah ke Allah Ta'ala. Jirim, jisim, jauhar, arab, kiri, kanan, atas, bawah, arasy, kursi, tak langsung nisbah pada Allah Ta'ala. Allah, zat Allah, sifat Allah, asma' Allah. Siap. Mutlak. Tak ada apa-apa dah nak kait ke Allah Ta'ala. Muka Allah, tangan Allah, kaki Allah, mata Allah. Tak ada. Arasy Allah apa? Tak sikit pun. Pasal apa? Sebelum buat makhluk ni, Allah mutlak. Tak ada kait apa-apa pun ke dia. Macam mana dia azali macam tu, macam itulah dia sekarang akan datang. Jangan sama sekali duk nisbah benda-benda tak sepatutnya pada dia. Satu. Saya kata tadi, Al-Quran kalau orang ahli dia faham, kita dengar dapat tauhid lagi, makin kenal Allah Ta'ala. Kalau orang yang tak faham Allah Ta'ala, dia sebut Al-Quran, lagi dia hurai, lagi dia kufur. Maksudnya apa? Dia bukan ahli nak faham. Dan dia takkan boleh faham. Pasal memang dia tak faham pun. Kufur dia tu hijab untuk dia faham kalam Allah. Na'udzubillah. Satu, itu saya sebut Wahabi. Yang liberal macam mana? Sama. Dia tak faham wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dia faham apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Taklah kami utuskan kamu Muhammad melainkan rahmat kepada alam. Kata apa? Saya ni menteri agama, saya bukan untuk agama Islam saja. Saya kena jaga semua agama. Pasal saya menteri agama. Saya kena jaga semua agama. Pasal saya menteri agama. Saya bukan menteri agama Islam. Mak bodoh tak bodoh. Tentu pun nampak bodoh ada. Tak ada seorang menteri pun saya dengar dulu. Yang menteri di atas mana menteri, yang menteri agama. Dia cakap macam tu. Dulu kita dengar menteri siapa? Hamid Osman saya dengar. Bagi siapa dulu Yang dulu pengurus Felda tu nama siapa? Yang ada PhD tasawuf tu. Yusono. Ya. Yusono tak? Nama tak pernah ingat ada nama dia ni. Hidup lagi Yusono ke? Ada lagi tak? Tuan-tuan pun tak ambil peduli lantak lagi Jamil Khair. Nak tahu apa? Tak ada. Kita biasa dengar menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian menteri agama ni dakwah macam tu melainkan menteri hak ni. Menteri hak ni. Tu habis harta tabung haji 73%. Harta milik aset tabung haji jual habis ke Cina. Boleh. Mulut saya agak boleh. Bubuh apa? Astagfirullah. Dia kata apa? Dia jadikan dalam itu tu siapa? Pasal agama Islam ni agama rahmatan lil alamin. Jadi bagi pelancong Cina masuk ada penyakit pun, masuk gilah pasal apa? Rahmatan lil alamin. Tausiah masjid pun dapat, tausiah tokoh pun dapat, tausiah gereja pun dapat. Ada peruntukan tausiah gereja. Bagi jawatan pun tausiah pula esok. Pening pening. Pasal apa pening? Orang yang tak faham dengan agama Islam, tak kenal Allah Ta'ala, dia sebut Al-Quran bukan memahamkan kita, mengiktikadkan kita siapa Allah Ta'ala, meyakinkan kita, mentauhidkan kita ke Allah Ta'ala, memuliakan lagi Nabi Muhammad SAW. Bukan macam tu. Dia sebut tu makom meluat lagi. Alhamdulillah. Siap. Pasal nak sebutnya, pasal kalamullah dia ada disiplin. Satu, kita nak bagi faham kalamullah ni, akidah kena bagi betul. Banyak baca Quran, Allah Ta'ala akan bagi kita faham benda yang selalu kita tak faham. Tapi pasal tauhid kita betul, dia akan bagi faham benda yang kita tak pernah faham. Dia baca Quran, pasal Quran ni nur. Baca pun dah dapat nur. InsyaAllah. Siap. Dari terjemahan itu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ni atas nama Allah Ta'ala buat makhluk. Allah Ta'ala kata apa? Allah lah yang menjadikan kamu. Apa hukum dijadikan kita? Haruh. Itu kata haruh tu. Dan barang yang kamu kerjakan. Apa yang kita buat Allah yang bagi jadi. Pasal mana boleh kita buat perbuatan kita sendiri yang tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala? Apa yang kita buat nampak kita sebenarnya yang bagi jadi itu Allah. Cuma lalu kok kita rasa kita. Itu ada huraian dah. Huraian dah. Siap. Jadi di atas sabit kalam, mustahil atas Allah Ta'ala bisu. Siap. Atas akidah juga CP yang kita belajar, ya Allah kalam, mustahil bisu. Siapa bisu ni? Makhluk adalah bisu. Ni tak bisu, Allah yang bagi kita sifat kalam. Siap. Dalil wajib. Wallahualam. Itu dulu. Ada soalan? Ya. Ya. Kalau kita tengok konsep yang dominasi, maknanya diri sendiri, kalau diri sendiri, maknanya kalau siapa yang faham dengan konsep akidah ni kan, kalau dia sifat Allah Ta'ala ni, satu yang dominasi, di situ dia boleh membezakan. Jelas tentang konsep yang dominasi itu, ditambah dengan konsep marah, nanti benda tu dia tenang.
Sangka tu. Ya, yang tu ya. Itu soalan. Soalan menanyakan mengenai saya dah sebut matahari, yang kata kita tengok matahari ni ada cahaya, ada haba, dengan sebab tu ada kehidupan. Kita duk rasa matahari seolah-olah matahari ni, zat matahari tu macam matahari tu matahari kediri dia tu lah. Kita akan terasa macam tu. Atas duduk tanya ni, sedangkan kita duk belajar sifat 20 tu, ada qiyamu binafsih. Jadi tak mana ni? Yang ni lah yang kata, kita bila belajar sifat 20 ni, ulama' dah bagilah disiplin yang kita duk perasan ke makhluk ni dengan, saya sebut tadi lah, dengan ciri kata makhluk ni Allah Ta'ala buat dengan sempurna. Di atas sempurnanya Allah Ta'ala, kita tengok seolah makhluk ni, diri makhluk, zat makhluk, seolah-olah ain makhluk tu, zat makhluk tu, diri makhluk tu, dia sendiri. Macam tak ada siapa buat, seolah-olah dia tu ialah dia. Yang saya sebut lah. Kita faham Allah Ta'ala saja qiyam min nafsi. Makhluk tak boleh qiyam min nafsi. Makhluk mesti qiyam dengan Allah Ta'ala. Inilah sepe nak menenggelamkan makhluk. Walaupun tengok hebat, kita akan rasa hebat dengan Allah Ta'ala. Siapa? Makhluk. Dia jadi gini, Allah yang jadi. Tengok subuh ni, Allah lagi subuh. Cuma nak boleh terfikir ke situ, mesti banyak zikir dan ingat dan fikiran dah betul satu hal. Kena banyak zikir dan fikir ke Allah Ta'ala, baru dia mudah connection. Connection tu senang. Kalau tidak, saya akan sebut gini ni. Masa mengaji, kita faham Allah Ta'ala qiyam min nafsi. Makhluk tak qiyam min nafsi. Makhluk mesti qiyam billah. Mesti hanya boleh ada dengan bergantung ke Allah Ta'ala. Makhluk mesti fakir, berhajat ke Allah Ta'ala. Dalam majlis ilmu ada. Faham dah. Tak langsung pi kat makhluk atau makhluk ni sendiri. Tapi bila kita tak rajin zikir dan fikir ke Allah Ta'ala, tak mengisbatkan kata Allah dia ilah, dialah ada, wajib ada, segala sifat kesempurnaan kat dia, perbuatan dia sempurna, milik dia sempurna, kita tak bawa fahaman tu, kita akan ghalib, lalai, ghaflah, dia akan hati jatuh ke makhluk. Dia akan jadi macam tu. Itu apa jalan supaya tak pergi ke sana. Bahkan sentiasa isbatkan Allah. Zikirlah banyak-banyak. Itu yang Allah Ta'ala perintah kita. Wazkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah Ta'ala, ingat banyak. Ingat Allah Ta'ala ni maksud dia apa? Bukan ingat di mulut tu. Sepatutnya mulut ni manifestasi daripada apa yang kita faham dan kenal. La ilaha illallah. Tu best sekali. Dengan kenal dan faham, sebut Allah. Kenal Allah. Kalau kita la ilaha illallah, sebut di mulut yang bukan hasil daripada kenal dan faham, dia nak kata tak manfaat langsung tu, kalau tak ada apa-apa langsung, memang tak ada langsung manfaat, melainkan hanya hukum zikir, zikir mulut. Dia tak akan tambah iman sikit pun. Kalau memang dengan ilmu yang ada ni, kita sebut zikir, istilah fikir tu, dan dengan tu kita akan teringat ke Allah Ta'ala dan terfaham ke Allah Ta'ala. Hak tu memang akan menenggelamkan kesempurnaan makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi ini. Kita tak akan rasa makhluk adalah diri makhluk, ain makhluk. Seolah makhluk ni berdiri sendiri. Yang makhluk ini adalah makhluk. Bahkan tengok je makhluk, Allah je makhluk. Tengok je hujan turun, Allah turun. Terbit yang matahari, Allah yang bagi siang. Dia yang tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail. Dia tak ada beban fikir lah. Mesti fikir Allah Ta'ala terus. Tapi kalau kita tak pernah fikir ke Allah Ta'ala, macam mana? Tak ada pergi ke Allah Ta'ala langsung. Sebut Allah pun, Allahu Akbar. Kosong. Yang tu yang istilahnya kena latih dia, zikir, fikir. Yang tu kot. Jadi memang ilmu tu ada. Cuma ilmu tu pun, kalau kita tak bawa dia dalam zikir dan fikir, dia takkan ke mana. Pasal istilahnya ilmu tu dia hanya ada pada teori, tapi kita tak praktik. Praktik harian, gagal tauhid. Satu kalau orang yang memang dah berjaya dengan tauhid ni, dengan saya sebut zikir dan fikir ni, dia akan tak mungkin lupa dengan Allah Ta'ala. Yang tu kot bahasa dia. Dia tak akan mungkin dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita lah ni, macam tak akan mungkin ingat Allah Ta'ala. Kita tengok makhluk.
Macam mana tengok makhluk boleh ingat Allah Ta'ala? Orang yang memang faham Allah Ta'ala, macam mana mu tak boleh ingat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala yang buat makhluk. Tuan faham? Nampak dua jurang yang berbeza. Orang kenal Allah Ta'ala ni, macam mana mu boleh lupa Allah Ta'ala? Mana ada makhluk yang Allah Ta'ala tak jadi, macam mana boleh lupa Allah Ta'ala? Tengok makhluk ni semua Allah Ta'ala punya lah. Ni orang yang sentiasa zikir dan fikir. Orang tak pernah fikir ke Allah Ta'ala ni, macam mana nak ingat Allah Ta'ala? Tak ingat langsung. Duk sebut Allah pun tak ingat dah. Tak? Jauh tak? Jauh bumi langit lah. Jauh bumi langit. Jadi apa jalan dia? Zikir. Jadi ilmu tu yang disiplin ilmu, faham, dah faham, cuba bawa. Itulah sekali lalu. Atas disiplin qiyam bernasih tu, Allah saja diri sendiri. Makhluk atas nama makhluk tak boleh berdiri sendiri. Makhluk hanya boleh ada dan berdiri dengan Allah Ta'ala. Masuk diri tu ada, dengan ada zat dia, sifat dia, perbuatan dia, pemilikan dia. Tak ada makhluk yang boleh berdiri sendiri. Allah ni huwal hayyul qayyum, dia saja yang hidup, dia saja yang berdiri sendiri. Makhluk tak ada siapa pun yang boleh kongsi sifat uluhiyah Allah, hidup dan berdiri sendiri. Sekali lalu itu. Mari dalam solat, itu dalam solat lah. Ini kalau kita lemah ni, dalam solat, orang kita ingat tu. Jadi, dia tak nak peduli. Kita nak minta tolong tu kat dia. Kat dia. Tapi, macam mana kita tengok contoh ni? Nak mari nak jaga solat yang orang pun tak boleh. Kita nak gaduh ni, jadi langsung dalam masalah tu semua pun. Jadi, nak faham yang kata di dalam ayat Islam tadi. Dia kan nak peduli. Kaitkan dengan tempat gantung kita. Macam mana dia nak bagi supaya semuanya dalam solat kita ada kefahaman. Kita dapat benda tu boleh bimbing kan? Boleh bantu kita untuk mengingat Allah Ta'ala tu. Kurang-kurang. Dalam Fatihah tu memang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada dua. Kalau kita ambil dengan bahasa mudah, mesti dia ada dua konteks tu. Pertama, tentang sembah. Kita sembah jasad ni ada lah. Cuma nak sembah batin ni tak ada. Nak sembah batin ni, tak mana sembah batin. Kalau dalam konteks tu, wa iyyaka nasta'in tu lah. Yang tu lah istilah rasa berhajat kat dia. Dan nak rasa minta tolong dengan Allah Ta'ala kan. Memang dia ada disiplin dia, ulama ajar. Cuma kita ni duk rasa minta tolong. Kadang-kadang ada benda kita tak perlu pertolongan pun. Yang tu yang menyebabkan kita tak rasa minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Duit banyak, misalnya, rumah besar, anak ramai, bini comel, badan sihat, ada minta tolong? Ada rasa minta tolong? Walaupun iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, sujud ke Allah Ta'ala lah, nak minta tolong, aku tak minta apa dah ya Allah, semua ada dah. Kita punya pahaman macam tu. Ulama ajar macam ni. Nak minta tolong dari tolong tu kan sebenarnya atas huraian mereka. Wa iyyaka nasta'in tu antara huraian ni macam mana? Kita kena rasa kita ni fakir berhajat Allah Ta'ala, tak ada apa yang ada kat aku ni, semua bantuan dan pertolongan dia Allah Ta'ala. Betul. Maksud saya lagi Ya. Setiap kali solat, Ya. setiap kali 5 waktu, bergantungan kita nak mari solat subuh ni. Kalau kita minta, kalau tentu dia ni kan. Ya. Nak pergi ke subuh tu, maknanya kalau kita cuai, kan? Kita tak minta kat dia, mungkin kalau jalan melawak, jalan pada hajat semua yang hadir semua. Mungkin dia buat solat hajat. Dia buat solat hajat tu pun dia buat solat sunat. Supaya dia dapat mengikuti ke solat subuh. Ya. Sebab kefahaman kepada Tuhan tadi kan. Walaupun dalam mana amalan dia, tapi kalau dia tak faham tu kepada belum tentu dapat subuh kita doa. Ya. Macam mana itu pergantungan dalam setiap tahun. Yang tu kebanyakan ramai orang ustaz syarah macam tu ramai. Dalam bentuk macam tu lah kan maksudnya. Kita bangun nak pergi sembahyang subuh, minta sembahyang hajat dulu, ya Allah bagi aku boleh sembahyang subuh. Yang ni minta pertolongan dalam bentuk macam ni. Kalau saya tak ambil syarah macam tu. Saya mengaji syarah guru macam ni.
Nak rasa minta tolong ni macam mana? Bukan nanti nak sembahyang tu sendiri. Nak buat macam mana? Ni, kita bangun tidur ni. Tak mana ia akan rasain tu. Bukan nak pergi sembahyang subuh tu. Ya Allah, aku takkan hidup dengan Engkau yang hidup dengan aku. Engkau yang ahyani ba'dama amatani. Tu minta tolong. Jadi antara minta tolong ni, sebelum duk rasa minta tolong, nak pergi ke masjid, nak pergi berjemaah tu, sebelum minta tolong tu, besar sekali rukun atas kita sebagai makhluk ni, apa dia? Menyedari pertolongan dan pemberian yang dia duk bagi yang kita tak sedar, tu dia punya. Itu dulu. Kita duk gaduh, aku nak pergi masjid Allah, kau tolonglah aku untuk pergi masjid. Contoh kan, kita duk pandang hak kita nak pergi tu, hak kita dah dapat dah ni, kita tak minta pun. Ulama suruh kita bagi sedar tu dulu. Tu tu. Dia. Itu yang Nabi ajar kita. Bangun tidur apa dia? Alhamdulillah. Buat apa? Bagi sedar hak kita tak minta pun dia bagi lah. Bagi sedar yang kita tak minta dia bagi tu dulu. Sebelum nak pergi rasa minta ke dia. Ni ajaran untuk guru ulama kita. Jadi disebah Rasulullah, itulah huraian untuk guru kita pun ambil Rasulullah. Bangun tidur apa? Ya Allah, bagilah aku boleh pergi masjid lagi jemaah. Dah, dia bukan ajar tu. Dia ajar apa? Alhamdulillah. Kat mana dulu? Dia yang ahyana ba'dama amatana. Tu kalau nak jemaah lah. Kalau mufrad, ahyani ba'dama amatani. Aku boleh tidur malam aku, dia yang bagi tidur aku. Ni bangkit pun, dia yang bagi bangkit aku. Ni sebab kita malas bangkit apa? Ya Allah, lemah ni, letih ni. Tak larat ya Allah. Engkau yang bagi hidup aku, bagilah kekuatan untuk aku bangkit. Minta ke dah. Saya kadang-kadang, malas tak? Ngantuk tak? Saya tak ada tuan-tuan, saya lah. Tuan-tuan semua gaji-gaji bangkit. Wali-wali. Mula-mula tu, bagi hidup hati, realize kat dia, sedar kat dia dulu ni. Dia yang bagi hidup aku. Kalau tak, aku tak boleh hidup lah. Boleh bangun pula. Alhamdulillah. Dia bagi kederat. Kederat ni, dia bagi min ghairi haulin minni quwwah wala quwwah, bukan daripada daya upaya aku. Dia yang bagi kederat aku. Mudah je, ringan je tulang nak bangkit. Boleh mau pergi bilik air, boleh ke selipar. Tengok ada air pula. Oh, dia yang ja'alal ma'a tahuran. Dia yang jadikan air ni suci, menyucikan. Boleh kita guna untuk suci. Air-air mutlak pula tu. Air hujan, air paip, air pili apa. Oh, dia yang sedia untuk kita. Alhamdulillah. Boleh buang pula air. Lega pula, rasa lega. Dia yang azhaba aniyal azha wa afani. Suruh rasa tu dulu. Bagi rasa hak dia bagi tu. Yang kita tak minta pun. Nak minta pergi sembahyang tu, nanti loh. Bukan maksudnya dia tak peduli kan. Nanti loh. Orang kata apa? Hayati dulu apa yang dah ada yang kita tak minta. Mengakulah pemberian tu daripada dia. Pasal memang tak boleh nak dustakan hak tu hak dia. Bagi rasa tu dulu. Rasa hak tu lagi memang, ya Allah, tak ada daya upaya aku. Ni aku nak pergi masjid ni. Kau bagilah aku sampai. Dia akan hidupnya hak tu. Bagi hidup ni dulu. Hidup dengan rasa dia beri kita. Dan fakir dan berhajat kita dia. Kalau dia tak beri ni, tak ada apalah kita. Pandang hak dia bagi dulu. Macam tu kot. Nak buat solat hajat tu, saya tak halang. Tapi, utamakan rasa pemberian dia dulu. Sebelum nak minta. Macam tu kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.